Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali tajuk mekatronik kita, di mana dalam tajuk ini kita akan menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Kita teruskan lagi dengan analisis berantai, punca dan kesan. Dalam analisis berantai ini, kita akan melihat kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Okey, ini cikgu birukan, cikgu highlightkan. Ini adalah penyataan masalah kita. Mengapa berlaku begitu? Yang pertama adalah kereta kawalan jauh mudah rosak kerana kekuatan badan kereta yang rendah. Biasanya kereta kawalan jauh ini diperbuat daripada plastik. Yang kedua, mengapa yang kedua? Gerak balas pengendali adalah perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju sebelum pelanggaran. Ini mengapa yang kedua. Mengapa berlaku kereta kawalan jauh rosak. Dan yang ketiga adalah tiada gerak balas secukupnya untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju untuk mengelakkan pelanggaran. Jadi ini adalah masalah utama ni. Kita tidak ada tindak balas secukupnya untuk memberhentikan kereta kawalan jauh kita daripada berlanggar. Okey, kita tengok yang ke bahagian sebelah ni pula, iaitu mengapa berlaku kerosakan kepada kereta kawalan jauh kita. Kereta kawalan jauh sukar dikawal apabila berada di kawasan yang gelap. Okey, mengapa lagi? Penglihatan pengendali terhad dan kurang jelas apabila kereta kawalan jauh berada di kawasan yang gelap. Okey, dan yang ketiga, mengapa kurang pencahayaan pada laluan kereta kawalan jauh untuk pengendali mencegah daripada berlanggar dengan halangan. Jadi, ini adalah punca kepada pelanggaran yang menyebabkan kereta kawalan jauh kita rosak. Okey, yang pertama tu, tiada gerak balas. Maksudnya, kita tidak ada penderia ataupun sensor. Yang kedua, kurang pencahayaan, maksudnya tidak cukup terang. Boleh murid-murid? Cikgu teruskan lagi. Setelah kita melihat masalah itu, kita akan tentukan kaedah yang akan kita gunakan. Dalam menyelesaikan masalah inventif, kita akan lihat apa kaedah yang sesuai untuk kita selesaikan masalah yang telah kita senaraikan tadi. Di sini dicadangkan kaedah pemisahan masa. Dalam kaedah pemisahan masa ini, kita kena tengok cadangan prinsip inventif dia. Di sebelah ini ada jadual di mana cadangan-cadangan tindakan yang perlu kita buat dalam prinsip inventif. Yang pertama adalah kedinamikan. Kita tidak akan ambil, tapi kita akan ambil yang kedua, iaitu tindakan awal. Apa maksud tindakan awal ini? Melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Risiko kita adalah pelanggaran. Jadi kita kawal tindakan awal kita adalah dengan meletakkan sensor ataupun kita tambah lagi dengan adanya lampu. Contoh di sini, beg udara di dalam kereta untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan.
Okey, dalam masalah kita akan letakkan dengan sensor halangan dan yang kedua kita akan letakkan dengan lampu ataupun LED untuk menerangi kegelapan. Okey, seterusnya. Cadangan penyelesaian masalah inventif, pemisahan masa. Kita tengok tindakan awal kita. Okey, dalam tindakan awal ini penerangan konsepnya adalah melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Masalah yang pertama yang telah kita senaraikan adalah masalah pencahayaan. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, tindakan awal kita adalah memasang perintang peka cahaya LDR dan juga lampu LED sebagai outputnya. Yang kedua, masalah gerak balas. Kita akan memasangkan dengan penderia infrared sebagai input dia dan outputnya adalah pembas agar kita dengar bunyi yang akan memberi isyarat kepada kita agar kereta ini diberhentikan jika adanya halangan. Okey, yang seterusnya ini adalah gambar rajah blok bagi kereta kawalan jauh kita. Di bahagian input, kita ada panel kawalan tanpa wire. Yang kedua, penderia inframerah. Dan yang ketiga adalah perintang peka cahaya. Melalui proses, kita akan gunakan mikro pengawal. Di sini kita akan menggunakan magnet code sebagai mikro pengawal kita. Dan output kita adalah pada pemacu motor, motor arus terus, pembas dan juga lampu LED. Hasilnya, pemacu motor dan motor arus terus, roda akan berputar. Okey, cikgu teruskan lagi. Lakaran idea. Di sini dicadangkan ada 3 lakaran idea. Lakaran idea yang pertama, cadangan dia adalah pengubahsuaian menambah penderia inframerah pada bahagian hadapan kereta kawalan jauh. Lakaran idea yang pertama. Ditambah sini adalah penderia inframerah. Lakaran idea yang kedua, cadangan pengubahsuaian menambah penderia inframerah di hadapan dan pembas di bahagian atas bumbung kereta kawalan. Di bahagian bawah ni adalah pembas, di bahagian bawah ni adalah penderia inframerah, manakala pada bahagian atas adalah pembas yang kita gunakan. Dan lakaran ID yang ketiga, cadangan pengubahsuaian kita tambah dengan inframerah, LDR dan LED pada bahagian hadapan, manakala pembas pada bahagian atas ataupun di atas bumbung. Di bahagian depan ni inframerah, LED serta LDR, manakala di bahagian bumbung masih lagi kita tetapkan dengan pembas. Okey, kita teruskan. Ini adalah lakaran 3D bermaklumat bagi kereta kawalan jauh. Input kita adalah perintang peka cahaya dan juga penderia inframerah. Di mana penderia inframerah kita berada di bahagian hadapan. Manakala LED di bahagian hadapan juga bahagian atas supaya menerangi kawasan gelap. Dan yang terakhir adalah pembas. Boleh murid-murid? Cikgu teruskan lagi dengan tajuk 1.16, membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Kita dah buat lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Kemudian kita akan buat penambahbaikannya. Yang pertama, bahagian kereta. Kita ambil bahagian hadapan kereta kita. Apa yang telah kita cadangkan? Di mana kita akan meletakkan perintang peka cahaya. Apa dia punya justifikasi ataupun kegunaan dia?
mengesan tahap pencahayaan. Dalam keadaan gelap, perintah akan menjadi rendah dan isyarat input akan dihantar kepada mikropengawal. Yang kedua, lampu LED. Mikropengawal akan memberi arahan isyarat output kepada LED untuk menyala akibat daripada gelap tadi. Dan yang ketiga adalah penderia inframerah. Kalau ada halangan pada jarak yang ditetapkan, isyarat input akan dihantar kepada mikropengawal. Manakala di atas bumbung kereta, kita akan letakkan dengan pembas, di mana mikropengawal akan memberikan arahan isyarat output kepada pembas untuk berbunyi apabila adanya halangan. Di sini. Okey, di kawasan depan ni ada inframerah dan juga LED yang akan menerangi kawasan gelap. Boleh murid-murid? Cikgu teruskan. Dalam langkah-langkah proses penambahbaikan. Dalam langkah-langkah proses penambahbaikan ni, kita akan, yang pertama, langkah kita membuat lakaran. Yang kedua, memilih bahan. Yang ketiga, membuat pengaturcaraan. Yang keempat, membina dan memasang. Yang kelima, membuat kemasan. Dan yang keenam adalah produk akhir kita. Okey, seterusnya kita masuk tajuk 1.17, membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai. Setelah produk kita siap diubah suai, kita tengok ataupun kita nilai sama ada kefungsiannya dapat dijalankan sebaiknya. Jenis ujian. Yang pertama adalah ujian kefungsian. Penambahbaikan LDR dan lampu LED. Ujian parameternya, kereta kawalan jauh digerakkan ke kawasan yang gelap bagi menguji kefungsian lampu LED. Keputusan, lampu LED berfungsi apabila kereta kawalan jauh melalui kawasan yang gelap. Bermakna, ujian kefungsian kita berjaya apabila LED ini berfungsi. Yang kedua, penderia inframerah dan juga pembas. Kereta kawalan jauh digerakkan ke kawasan yang mempunyai halangan bagi menguji kefungsian penderia inframerah. Pengujian juga dilakukan untuk menguji kefungsian pembas apabila penderia merah mengesan halangan di hadapan kereta kawalan jauh. Ujian dilakukan sebanyak 3 kali. Tengok keputusannya. Keputusan yang kita perolehi, kereta kawalan jauh akan berhenti secara automatik dan mengeluarkan isyarat bunyi apabila terdapat halangan di hadapan kereta kawalan jauh. Bermakna berjaya juga pada ujian kefungsian ini. Okey, seterusnya kita tengok cadangan penambahbaikan akhir. Setelah kita lihat pelbagai cadangan, pelbagai ujian telah kita buat, kita tengok kepada cadangan penambahbaikan akhir, iaitu meningkatkan kemampuan kawalan supaya kereta kawalan jauh dapat dikawal dengan menggunakan pergerakan isyarat tangan. Okey, kita tak perlu lagi lah menggunakan alat-alat yang lain, kita hanya menggunakan isyarat tangan. Yang kedua, kelajuan kereta kawalan jauh boleh dikawal. Dan yang ketiga, meletakkan span di bahagian hadapan kereta sebagai penerap hentakan. Okey, sekian sahaja dahulu. Kita akan sambung pada tajuk seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.